اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 30, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 30, baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-13, kalam sifatun ma'aniyun. Ke-13 daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari. Ke-13 daripada 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi yang wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsil. 13 ataupun 20. Ini sifat yang ke-13, sifat kalam. Yang mana dalam kitab Fatih Faridah ni dia tidak ada sifat yang ke-14, tidak ada. Sifat yang ke-14-nya tidak ada. Sebab kitab Fatih Faridah ni dirumuskan daripada kitab Faridatul Fara'id. Kitab Faridatul Fara'id menjalani jalan Imam Asy'ari 13 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Tetapi didatangkan juga pembicaraan kaunuhu yang 7 tu, maknawiyah yang 7 dibicarakan juga, tapi dia tak ada nombor yang ke-14, tidak ada. Habis bicara sifat kalam, sifat yang ke-13, terus pergi kepada pembahagian sifat. Sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah kidam sampai wahdaniyah, sifat ma'ani 7 kudrah sampai ke kalam, sifat maknawiyah 7 kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Barulah didatangkan kaunuhu di belakang sedikit. Jadi nak cari sifat yang ke-14 tak ada lah. Adapun dalam kitab Hidayatus Salikin tu, sifat yang ke-13 kalam, sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran. Dia macam biasalah. Tapi dalam kitab Fatih Faridah didatangkan juga kaunuhu, bukan tidak didatangkan, tetapi dia tak ada lah yang ke-14 tu, tak ada. Dia berhenti setakat yang ke-13. Sebab Faridatul Fara'id dia menjalani jalan Imam Asy'ari yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil cukup 13. 13 sifat, 20 sifat ni memadai dah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sah iman. Sifat 13 ataupun 20 ni sudah merangkumi asma Allah 99. Sudah merangkumi asma Allah, nama-nama Allah yang 99. Tapi selepas daripada kita mengaji sifat 13 ataupun sifat 20, kita nak mengaji pula asma Allah 99. Comel sangat-sangat lah. Comel sangat-sangat kita nak mengaji pula untuk memahami pula asma Allah 99 tu. Tetapi dengan kaedah peringkat permulaan, kaedah yang paling sesuainya, kaedah sifat 13 ataupun sifat 20. Kita sebut sifat 20 lah.
bab masyhur kita dengan sifat 20. Jadi kaedah sifat 20 lah kaedah yang sesuai untuk masyarakat umum kitanya. Ada ni. Kaedah ni 1000 tahun lebih dah diguna pakai. Tapi tidak menafikan kalau kita nak mendalami lagi dengan membicarakan asma Allah. Mendalami lagi bagi orang khusus-khusus melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara mendalami lagi. Tapi kita cerita untuk peringkat permulaan, cukuplah dengan kaedah sifat 20. Kalau dengan mengaji kaedah sifat 20 nampak macam tak kenal Tuhan juga ni. Ngaji kaedah sifat dulu macam tak kenal juga Tuhan ni. Bab akidah dah lepas juga. Itu bukan kaedah sifat. Itu kemungkinan cara penyampaian. Itu kemungkinan orang yang nak menerima tu. Penyampaian okey dah. Yang nak menerima pula lemah sedikit contohnya. Bukan kaedah. Jangan pula kita kata tu orang tu ngaji sifat 20 tu. Duduk buat perkara-perkara, contohnya perkara-perkara hak salah, hak khurafat ke, ngaji sifat 20 tu. Tu kita jangan sandar pada sifat 20. Tu sama ada dia belajar tak kena dengan kaedah, dia ngapal saja kadang-kadang tak ngaji mana pun kaedah sifat 20 hanya hafal sahaja, tak memada. Sebab kita 20 sifat ni wajib atas kita mengetahui satu-satu sifat secara tafsil. Bukan hanya ngapal wujud, kidang, bakar. Kemungkinan ni ngapal saja. Kemungkinan dia ngaji molek dah tapi pemahaman dia. Kemungkinan pemahaman dia comel dah tapi pegangan dia tak ambil. Ni atas individu, bukan atas kaedah. Yang kita jadikan ada segelintir orang yang belajar sifat 20 tapi begini ada kena gitu. Ada ni. Kaedah sifat 20 ni kalau lah tidak sesuai, lama dah pupuh kaedah sifat 20 ni. Seluruh pelosok dunia menggunakan kaedah sifat 20. Tapi apabila kita kemas dah kaedah sifat 20, kita nak ngaji hak asma Allah Subhanahu wa taala, mengajilah. Sebab itulah hak kaedah pondok kaedah sifat 20. Alhamdulillah kaedah sifat 20 ni lah kita betul-betul memahami bab akidah. Kalau kita nak bawa kaedah asma, tak apalah bawa kaedah asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selidiklah pulaknya orang yang mengikuti kita tu dapat tak memahami akidah untuk mengesahkan mengenal Allah dan Rasul dengan asma tu. Kita selidiklah pulaknya. Jangan kita berceramah sendiri gitu. Tapi kalau kaedah sifat 20 sudah terbukti. Sebab itulah kekal kaedah sifat 20 walaupun sudah 1000 tahun lebih. Jangan petikan kaedah. Kalau tak siapa maksud mengenal Allah, tu penyampaian, bukan kaedah. Ada ni, bukan kaedah sifat 20. Sudah terbukti dengan kaedah sifat 20 ni lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengaji kita tauhid umpama pati paridah ni lah kita dapat memastikan kita ni sah ke enam rukun iman. Lepas tu mengaji kaedah lain tu kita selit dalam pulaknya orang yang mengikuti kuliah tu, kaedah kita yang kita bawa tu macam mana pemahaman mereka. Macam mana pemahaman mereka. Sebab saya terkadang bawa kaedah sifat 20 di tempat yang kurang mengajar kaedah sifat 20 dengan kaedah-kaedah mereka lah. Tapi nampak nyatanya bila bicara kaedah sifat 20 baru faham bab akidah. Ada ni baru faham bab akidah. Lepas tu jangan duk tika hak kaedah sifat 20 hanya kerana ada segelintir kemungkinan dikatakan juga belajar kaedah sifat 20 tetapi tidak memahami akidah. Tu salah penyampaian ataupun penerimaan orang tu sendiri. Itu bukan berkait dengan kaedah sifat 20. Kita ni kalau bicara bab asma Allah, kadang-kadang kalau tanyalah hak duduk sama-sama tu, asma sama-sama apa? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ni hak sama-sama ni. Kalau tanya betul benar, faham tak Ar-Rahman apa makna? Ar-Rahim apa makna? Pemurah, penyayang. Pemurah tu maksudnya apa?
Penyayang tu maksudnya apa? Pemurah, penyayang tu terjemahan. Apa maksud pemurah? Pemurah kepada siapa? Penyayang. Penyayang apa maksud dia? Sebab kita pun ada juga orang yang pemurah. Ada juga kitanya. Ibu yang penyayang. Macam mana beza dia? Kan orang tu bagus, dia pemurah. Ibu penyayang. Kok salah sangat pengajiannya. Jangan sebut ibu penyayang. Mensyirikkan Allah, mensyirikkan ibu dengan Allah yang penyayang. Oi. Penyayang ibu pasal lain. Penyayang Allah, Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga Allah. Penyayang Allah. Dan ibu boleh tak nak masukkan anak yang disayangi ke dalam syurga Allah? Tak boleh. Tu penyayang lain waktu. Ada ni. Pemurah Allah kepada sekalian, termasuk kepada orang kafir pun Allah Taala pemurah. Termasuk orang kafir pun Allah Taala pemurah. Kemurahan Allah luas, kemurahan Allah umum. Tu nak bicara asma tu bukan hanya ngapa. Tu baru cerita asma hak sama-sama dah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim setakat pemurah, penyayang. Gitu je. Tapi tidak dinafikan. Untuk memantapkan lagi, kita belajar pula asma Allah Subhanahu wa taala, tak dinafikan. Tapi kaedah yang terbaik untuk peringkat permulaan, untuk kita orang awam, orang kebanyakan ni, untuk memastikan kita mengenal Allah dan untuk memastikan kita sah iman kita, kaedah sifat 20. Ni kaedah yang terbaik. Kaedah sifat 20. Tapi jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Jadi kalam ni sifat yang 13 daripada 20 sifat, ataupun daripada 13 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Berpegang secara ijmal, secara umum, kasar, ringkas, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal, secara umum. Hak kita wajib berpegang permulaan. Boleh pergi pada sifat 20 ataupun sifat 13. Kemudian sifat kalam ni sifatun ma'aniyun. Sifat yang dibangsakan kepada maknan, yang dinisbahkan kepada maknan. Makna ni perkara yang ada. Makna kudrah sampai kalam sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirah, apabila Allah Taala buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah di dalam syurga, selain daripada dapat melihat zat Allah, dapat juga melihat sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala daripada kudrah sampai ke kalam. Nanti dia akan bicaralah apa dia makna sifatun ma'aniyun, sifatun salbiyatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, dan sifatun ma'nawiyatun. Dia akan bicara selepas daripada habis bicara sifat kalam. Tapi itu semua secara fardu kifayah. Dan kita pun hak fardu kifayah ni kerana kitab ni datangkan juga, kita ceritalah juga. Tapi kalau kita reka-reka, masa kita nak ajar bab akidah pada masyarakat umum, kita tak cerita hak nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna kita akan cerita kalau peringkat permulaan. Tapi oleh kerana dah kitab ni cerita, kita ceritalah koda-koda. Tapi fardu kifayah. Pada ni jangan pula faham kata orang tu dah ajar nafsiyah, salbiyah, payah orang. Ya awal pada itu fardu kifayah. Tapi memang tak dinafikan ada orang yang salah kaedah bawakan tu. Dia mengajar nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, kena ingat molek. Minggu depan saya akan tanya dulu seorang-seorang. Tak boleh nak jawab nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, saya takkan alih. Ada alih. Tukar tajuk. Tamu sambung kita tak boleh nak tahu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah.
Dah kepada siapa tu? Pada orang kampung dak kena buat gitu. Kalau kepada budak sekolah lain cerita. Sebab budak-budak mana dia sepatutnya boleh ngapal lagi, boleh ingat lagi. Bila tanya tak boleh tu dia malas lah tu, tambah halih tajuk pun tak pelik lah. Sebab kita nak fokus ni kat budak-budak. Kalau pekat orang tua mengaji setakat untuk sah iman, setakat untuk mengenal Allah, bapalah duk tekan nafsiyah salbiyah ma'ani makna. Itu bukan kaedah orang yang menyampai tu. Dia tekan perkara yang hafazul Quran pada orang umum tu, kaedah dia lah tak berapa nak betul. Ada ni. Makna pembahagian sifat apa semua tu fardhu kifayah. Termasuk minggu lepas kita bicara panjang bab ta'alluq. Ambil daripada ta'alluq sama dan basar. 3 ta'alluq. Tanjizi tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim. Itu untuk kita lebih memahami. Sebenarnya nama ta'alluq tu kita tak pandai nak sebut. Tapi kalau tanya di pegangan kita, memang ada dah. Contoh kita pergi pada sifat basar. Allah yang bersifat dengan basar, melihat tak zat Allah? Allah kan bersifat dengan sifat basar. Allah melihat tak zat Allah? Mesti Allah melihat. Allah melihat zat Allah tu bila? Sedia kala. Memang kita pegang gitu. Allah melihat juga zat Allah. Allah melihat langit bumi je. Zat Allah tidak melihat. Ada orang faham gitu? Memang kita pegang Allah melihat zat Allah. Bila Allah melihat zat Allah? Sedia kala nama dia tanjizi qadim, tapi nama mungkin kita tak biasa dengar. Tapi bila kita tahu nama-nama, kau kemah tu je nah. Allah melihat tak zat kita? Memang Allah melihat. Dah zat kita tu ada baru. Patut Allah melihat lepas kita ada tu lah. Melihat yang baru, tanjizi hadis. Kita faham Allah melihat dah kita sebelum kita dilahirkan. Dah Allah belum melihat kita sebelum kita dilahirkan. Allah mengetahui. Itu ilmu. Kita sama basar ni. Bila Allah melihat zat kita? Selepas kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil melihat yang baharu. Tanjizi hadis. Allah melihatnya baru. Bilakah Allah boleh melihat zat kita? Boleh. Tersedia kala lah. Suluhi qadim. Tu je lah. Allah melihat kita. Contohlah kita kata kita ni ada tahun 2000 dah kena dah kita ni. Tahun berapa kita ni? 1960. Dah 1960 dah. Umum kita ni lah. Kita ada 1960. Allah melihat kita selepas kita ada. Sebelum tu Allah tidak melihat sebab kita tak ada lagi. Tapi bilakah Allah boleh melihat? Sedia kala lah. Bukan kata Allah tak boleh melihat sebenarnya. Kita tu sebelum kita ada boleh, tapi boleh saja je lah. Sebab apa boleh? Dan Allah bersifat dengan sifat basar kan, bolehlah melihat segala-gala. Tapi sebelum 1960 Allah melihat tak lagi kita? Belum lagi, sebab kita belum diadakan oleh Allah. Boleh kita panggil suluhi qadim. 1960 kita diadakan. Mula daripada 1960 tu Allah melihat kita. Melihat tu bila? 1960. Dia panggil baharulah dak qadim. Tanjizi hadis. Tu je lah. Kalau kita undur pula kepada sifat ilmu contohnya. Allah mengetahui. Allah mengetahui segala-gala. Segala-gala. Bila Allah mengetahui sedia kala, dia panggil tanjizi qadim bagi ilmu. Ada tak perkara yang Allah mengetahui baharu? Mustahil. Mana mungkin perkara Allah mengetahui baharu? Maknanya sebelum tu Allah jahil. Tak ada. Allah mengetahui baharu tidak ada. Mana tidak ada tanjizi hadis bagi ilmu. Yang ada hanya tanjizi qadim. Ada tak satu perkara yang Allah boleh mengetahui tapi Allah belum mengetahui? Mustahil juga. Maka ilmu tak ada suluhi qadim. Itu je. Kemudian kita balik pada iradah. Itu bab rukun iman yang ke-6.
Allah mengqadakkan segala-gala pada sedia kala. Itu dipanggil mengqadakkan segala-gala tu tanjizi. Sedia kala qadim. Tanjizi qadim bagi iradah qada. Ada dah Allah menentu yang baru? Tak ada, mustahil. Mustahil. Sebab ketentuan Allah muwafaqah dengan, selaras dengan ilmu Allah. Kalau ketentuan Allah ni ada yang baru, bawa kepada ilmu Allah pun ilmu yang baru. Mustahil. Maka mustahil ada tanjizi hadis bagi iradah. Ketentuan Allah tapi baru. Mustahil. Ketentuan Allah sedia kala. Sebab ketentuan Allah muwafaqah, selaras, seiring dengan ilmu. Maka ilmu tanjizi qadim mengetahui sedia kala. Iradah pun tanjizi qadim menentukan sedia kala. Itu saja. Contohnya Allah menentukan kita berada di di Masjid Bukit Payung sekarang ni. Allah menentukan sedia kala. Tapi boleh tak Allah nak menentukan kita berada di tempat yang lain? Boleh. Suluhi qadim. Boleh lah. Tapi Allah tidak menentukan. Sebab apa? Nyata sekarang kita berada di Masjid Bukit Payung, nyatalah bahawa ketentuan azali. Tanjizi qadimnya Allah menentukan hari ni, pagi ni, waktu duha kita berada di Masjid Bukit Payung. Tapi Allah boleh tak pada azal nak menentukan kita berada di tempat lain pada masa ni, hari ni? Boleh. Boleh tu apa? Suluhi qadim. Boleh je. Tapi Allah tidak menentukan. Sebab nyatanya Allah menentukan kita berada di sini. Jadi iradah ada, tanjizi qadim dan suluhi qadim. Itu je. Itu ketentuan qada. Kemudian Allah pun buat qadar, kudrah, ta'alluq kudrah, qadar. Allah pun melakukan ni. Yang berlaku ni semua adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah melakukan gerak diam kita. Segala-gala ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ta'alluq tanjizi bagi kudrah. Kudrah melakukan, buat segala-gala perkara ni. Semua yang berlaku ni ada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bila Tuhan buat? Barulah sekarang. Tanjizi hadis bagi kudrah, qadar, rukun iman yang ke-6. Tapi bilakah Allah boleh melakukan segala-gala ni? Allah boleh melakukan segala-gala sedia kala. Suluhi qadim bagi kudrah. Itu je. Yelah betul dari segi pembahagian ta'alluq tu fardu kifayah. Tapi kalau kita boleh faham ta'alluq lagi kemah. Walaupun kita tak faham ta'alluq dari segi pegangan, tahu gitu dah pegangan kitanya. Tak ada ni. Memang kita berpegang Allah mengetahui segala-gala pada sedia kala. Allah bersifat dengan iradah menentukan segala-gala pada sedia kala. Sampai masa Allah melakukan. Sampai masa ni sekarang contohnya Allah melakukan. Jadi Allah melakukan sekarang baru. Tanjizi hadis bagi kudrah. Itu je. Dia kita kitab Pati Paridah ni bukan hak permulaan sangat dah lah. Ni kira hak pertengahan dah. Hak permulaan sungguh-sungguhnya faham satu-satu sifat gitu je. Tak lagi faham panjang-panjang lah. Tapi hak asas-asas tu semua dah. Faham tak ni? Kita Pati Paridah ni taklah kata Allah kaedah sifat 20 menyusahkan dah. Tambahan pula kalau hak payah-payah cerita lalu dah. Itu daripada min ghawamidil ilmil kalam dia panggil. Min ghawamidi ilmil kalam. Hak rumi, hak dalam-dalam daripada ilmu kalam, hak fardu kifayah. Tapi kita faham kau kemah pegangan pemahaman kita. Mana ni? Hak bicara bab ta'alluq kita hak minggu lepas. Minggu lepas kita bicara ta'alluq samak dan basar. Sampai minggu lepasnya hanya satu kitab saja kita baca. Apa nak pergi faham bab ta'alluq tu lah. Pada kepayah pun tak apalah. Kira rasa macam mana? Susah sungguhlah kaedah sifat 20. Gitu. Ni dah lah ulang. Kalau agak lambat nak boleh turut tu, dia kena carilah benda ni. Abang apa? Tu hak budak-budak tu lah, koko minda ke apa tu. Suka pula dah. Koko minda ke budak-budak buat apa? Budak-budak ni cegah lagi dianya. Koko minda ni kau tua-tua, koko minda ni.
Hak nak bagi dengar tu makanlah koko minda. Hak budak-budak, koko minda awak apa budak-budak? Dia koko minda, wak elang budak-budak. Wak elang orang tua, ayah haji, mak haji. Makan koko minda, ngaji kitab, mudah faham. Wak elang hak orang tua lah. Tapi bila sebut dah tu fardu kifayah, tak boleh lagi pun tak apa. Tapi sebenarnya sini kemah dah. Sini kemah dah. Allah mengetahui pada azal, Allah menentu pada azal, tu bagi tanjizi qading belaka tu. Kemudian hak pembagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani makniyah tu pun sama juga tu fardu kifayah. Erti kalam, erti kalau kita biasa kau ertinya ada ke mana? Jadi kalam, erti bagi kalam tu lah. Apa erti kalam? Terjemahan dia. Berkata-kata atau perkata Allah. Ni jadi satu perkara pula Allah perkata. Lama duduk main daripada kudrah lagi dah. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, perdengar, perlihat. Ni perkata pula. Ni bahasa dia, bahasa kita. Sebab nak beza antara satu sifat, satu ta'alluq bagi sifat. Ada ni. Sifat kalam. Ta'alluq bagi sifat kalam. Jadi sifat kalam ni letak dengan terjemahan sifat perkata. Ta'alluqnya berkata-kata. Dengan bahawa Allah menjadikan suara di hawa, di udara. Itu berkata-kata. Bukan sifat ta'alluq. Tetapi terjemahan orang dulu-dulu berkata-kata. Tak apalah. Cuma pada bakurahnya tukar sifat tu kepada di hadapan. Perkuasa, perkehendak. Tapi pada bakurah ni orang Melayu Fatani hidup di Mekah. Patu pula ini bahasa hak lama dah ni. Sebab pada bakurah meninggal, kalau tak salah lah ni, tahun 60-an. Meninggal tahun 60-an. Betul kalau tak silap. Dia sama tahun dengan meninggalnya almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kalau silap tahun 60-an. Maknanya pada masa tu kalau bahasa Melayu Malaysia pun tak sama dah dengan bahasa Melayu Malaysia sekarang. Sama tu lah, itu pula bahasa Melayu orang Fatani yang hidup di Mekah. Cuma pada Bakar nak beza. Satu sifat, satu ta'alluq fungsi bagi sifat. Tapi terjemahan orang dulu-dulunya setakat kudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui. Allah yang bersifat dengan berkehendak, berkehendak akan segala-gala perkara yang harus. Allah yang bersifat dengan mengetahui, mengetahui akan segala sekalian perkara wajib, mustahil dan harus. Jadi sifat pun berkehendak, ta'alluq pun berkehendak akan sekian perkara harus. Jadi sama terjemahan. Sifat mengetahui, ta'alluqnya mengetahui akan sekalian perkara. Kalau kudrah kau sifat apa? Sifat berkuasa. Ta'alluqnya berkuasa mengadakan sekian perkara yang harus. Jadi sama antara sifat dengan ta'alluq. Jadi pada pun tukarlah sifat pada di hadapan. Tapi kita orang Malaysia tak boleh nak teruk mana dengan ni. Sebab saya banyak kelas dah tanya nak kita faham beza. Kita faham beza antara sifat dengan ta'alluq. Ni kita pergi pada kita. Saya besok misalnya sifat kalam kita. Sifat kalam. Kalau tutup gurunya biasa sifat kalam ni Allah Ta'ala letak di anak lidah, dia kata. Mana sifat kalam ni Tuhan letak di mana? Di daging lidah. Orang yang tak ada sifat kalam tu macam mana daging lidah mereka? Orang bisu macam mana di lidah mereka?
Pendek. Ada kata pendek, orang kata dah. Wallahu a'lam lah. Maknanya orang bisu ni Tuhan tidak jadikan sifat kalam di lidah. Kita ni Tuhan jadikan sifat kalam di lidah. Faham tak? Itu sifat yang Tuhan letak di lidah. Tuhan letak sifat penglihatan di biji mata. Tuhan letak sifat pendengaran di gegendang telinga. Kan gitu? Jadi Allah letak sifat kalam di anak lidah kita. Tapi walaupun Allah Ta'ala letak sifat kalam di anak lidah kita, mula daripada kita dilahirkan, ada sifat kalam, tetapi belum pandai guna lagi. Tak ada ta'aluk, tak ada guna lagi. Tak ada fungsi pun lagi. Sebab apa? Sebab belum boleh berkata-kata. Tapi sifat kalam ada ke tak? Ada. Bila boleh berkata-kata? Almost tahun. Barulah boleh berkata-kata. Kita boleh beza dah antara sifat kalam yang Tuhan letak di lidah dengan fungsi sifat kalam berkata-kata ta'aluk. Ta'aluk tu berkata-kata. Bila kau boleh berkata-kata? Almost tahun. Barulah boleh berkata-kata. Tetapi masa dilahirkan, ada tak sifat kalam? Ada. Bersifat dengan sifat kalam. Bayi ni, budak-budak kecil ni tidak bersifat dengan sifat bisu. Tapi ta'aluknya, fungsinya tak ada lagi, tak pandai nak guna. Bila pandai guna? Bila umur setahun, berfungsilah sifat kalam. Jadi boleh beza antara sifat kalam dengan ta'aluk sifat kalam yang Tuhan letak di lidah budak-budak. Jadi sifat kalam yang Tuhan letak di budak-budak kita panggil berkata-kata. Dah. Sebab berkata-kata tu ta'aluk. Bila berkata-kata? Umur setahun. Bila bersifat-sifat kalam? Daripada lahir. Ke kita letak macam mana? Budak masa lahir bersifat dengan sifat bisu, gitu. Umur setahun barulah bersifat dengan kalam, gitu. Dah. Budak yang dilahirkan bersifat dengan sifat kalam, tidak bersifat dengan sifat bisu. Tetapi berkata-kata ta'aluk tak ada lagi, tak pandai lagi. Cuma setahun. Tak boleh berkata-kata sampai ke sudah ni. Oh, nyatalah budak ni bisu. Baru kita nyata. Mana budak ni bisu bila? Mula daripada lahir. Tapi bagi kitanya tak nyata lagi lah. Nyata bila umur setahun ni. Kena bisu. Tidak bersifat dengan sifat kalam daripada lahir lagi. Tapi nyatanya kemudian. Tapi bisunya daripada lahir. Tapi kalau budak ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia panggil apa? Berat mulut. Berat mulut ke berat apa? Adakah jenis budak yang kadang-kadang mak ayah dia kata, ai ke budak ni bisu ni Dah. Makna dengan umur dia tu patut boleh cakap dah. Tak boleh cakap lagi. Apa dia panggil? Berat mulut tau. Berat mulut ni orang tak malah cakap tau. Ke budak panggil berat mulut kau? Berat lidah. Hak jenis lambat boleh cakap. Berat mulut. Kan dia kan budak je ni maknanya kau bimbang dah takut bisu. Berat mulut. Mana umur 2 tahun 3 tahun boleh berkata-kata. Makna apa ni? Ada sifat kalam. Kita berbeza dah antara sifat kalam dengan berkata-kata. Sifat kalam tu nak terjemah dengan apa? Berkata-kata tu ta'aluk. Tak ada sifat kalam bersifat dengan bisu. Kalaulah berkata-kata, lawan dia diam. Itu lawan dia berkata-kata. Macam sekarang. Tidak berkata-kata ramai-ramai ni. Bisu ke? Tidak, diam. Berkata-kata, lawan dia diam. Sifat kalam, lawan dia bisu. Sekarang ni kita nak bicara sifat. Jadi sifat kalam letak makna apa? Kok bahasa Melayu. Sifat berkata-kata. Bila ada sifat berkata-kata, maka budak ni pun boleh berkata-kata, gitu. Kemudian di hadapan tu pula sifat kalam tidak berhuruf dan tidak bersuara. Allah pula dah. Sifat kalam tidak berhuruf dan tidak bersuara. Di hadapan dia akan cerita. Kita kadang-kadang payah nak faham. Tidak berhuruf, tidak bersuara.
Memanglah sifat kalam tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifat kalam kita pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tu hak tu duk dengar. Tu apabila berkata-kata keluarlah suara. Tu bila berkata-kata diri sifat kalam ada tak huruf, ada tak suara? Kalau sifat kalam ada suara, dengar habis ni bunyi. Tak ada bunyi pun sifat kalam. Ni sifat kalam tak letak di lidah ni. Ada suara tak? Tak ada. Ada huruf. Kalau kata lidah tu luka ke, keluar huruf? Tak ada. Memang sifat kalam tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila kita berkata-kata, keluarlah suara, Tuhan jadikan di udara. Sifat ada huruf, ada suara. Sifat tak ada. Sifat kalam kita pun tak ada huruf suara. Sifat tak ada. Sifat kalam kita tak ada huruf, tak ada suara. Kita berkata-kata, berkata-kata keluarlah perkataan. Perkataan tu berhuruf dan bersuara. Jadi antara dua ni, satunya sifat, satunya ta'alluq bagi sifat. Maka orang dahulu, kitab-kitab Jawi lama, sifat kalam, sifat berkata-kata. Itu terjemah gitu. Jadi pada pun tukarlah. Bukan berkata-kata, tapi sifat perkata. Itu bahasa Melayu pada bahasa Melayu kita nak letak gua ni. Perkuasa, perkehendak sifat. Pendengar, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, sifat. Dia tak apa. Dah kita? Mana kalau kita tak ada bahasa kita, kena pakai apa tu lah. Tapi kita faham dah apa beza antara berkata-kata dengan perkata. Dia cuma beginilah. Kalau dahulu bahasa Melayu lama, al-hawasul khamsah, panca indera yang 5. Panca indera yang 5 adalah kitab panca indera pelihat, pendengar, perasa, persentuh. Ni ada 5 panca indera. Ni panca indera hak Tuhan letak kita ni. Panca indera pelihat. Ni orang panggil deria. Kalau dahulu deria ni dipanggil panca indera yang 5. Tahu tak panca indera? Surat khabar tu ada sisipan kecil tu ditulis panca indera. Apa makna panca indera? Bukan gitu. Bukan surat khabar utusan Malaysia tau. Dia ada sisipan kecil, tajuk atasnya panca indera. Apa makna panca indera? Kita dahulu panca indera ni panca indera yang 5. Mana 5? Pelihat, pendengar, pecium, perasa, persentuh. Kita sekarang tak. Deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Kita tak ada apa. Tapi kalau kita lama, memang dia berupa kalau deria. Deria tu panggil sifat. Sifat pelihat yang Tuhan letak di mata. Sifat pendengar yang Tuhan letak di telinga. Sifat pecium yang Tuhan letak di hidung. Sifat perasa, perkecap yang Tuhan letak di lidah. Sifat persentuh Tuhan letak di satu anggota tubuh kita yang darahnya mengalir. Yang ada ruh tu lah, yang darah mengalir. Jadi apabila ada sifat pelihat, kita pun melihat akan benda-benda yang ada. Melihat tu takluk fungsi kepada deria pelihat. Daripada deria pendengar atau letak di telinga, maka boleh mendengar akan suara-suara. Mendengar akan suara tu takluk. Bila ada sifat pecium yang Tuhan letak di hidung, kita boleh mencium akan bau-bauan, wangi ke, busuk ke. Jadi sifat pecium. Kemudian boleh mencium akan bau-bauan. Itu dipanggil sifat dengan ta'alluq. Tuhan letak sifat perasa, perkecap di lidah. Boleh rasa manis, masing, ada. Ada ni. Jadi dengan sifat yang Tuhan letak di lidah, sifat perkecap tu, kita dapat merasai manis, masing. Merasai manis, masing, dia panggil ta'alluq.
Sifat yang Tuhan letak tu, deria tu didatangkan dengan pe. Ni pada ibu pe ni. Persentuh pula ni hak kata Tuhan letak sifat persentuh di tubuh kita yang ada darah mengalir tu lah. Dengan sifat persentuh tu kita boleh tahu kasar ke, licin ke, panas ke, sejuk ke. Adapun kalau dengan rambut tu tak ada deria persentuh. Kita ambil rambut, kita pun letak. Nak tahu tepat tu kasar ke licin, takkan dapat. Sebab tidak ada deria persentuh di rambut. Ada ni. Bila tuan tarik deria persentuh tu, dia kena nyakit angin. Maka sebelah tu tak ada deria persentuh. Dia tak rasa apa dah. Licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk ke, tak rasa dah. Sebab apa? Sebab mati dah sebelah dia tu. Tuhan pun tarik dah deria sentuh. Deria tu dia panggil dia panggil dia persentuh tu. Bila sentuh dapat tahulah apa-apa perkara tu tak elok. Jadi nak ceritanya kalau dahulu kita lama, deria yang ada di kita 5 deria tu dia letak dengan perlihat, pendengar, pecium, pekecak, lepas tu persentuh. Apa tu dia pergi pada sifat. Kemudian dia ada fungsi takluk sifat. Daripada pun hak sifat makni berupa di hadapan. Gitu je lah. Kalau tak biasa juga ada ustaz. Allah, kita pergi ngaji 2 minggu turut-turut dah. Tak boleh sutih habuk. Apa benda pula payah tu? Orang ngajar main duk pening kita. Main duk tu pening kamu. Cuma yalah kalau kitab Faridatul Faraid dia tak ada ni, dia hanya berkata-kata saja. Dia tak datangkan perkata gini. Jadi kita pun takkan hurah, tak ada apa. Cuma apabila kitab tu datangkan apa, kita hurah. Bila kitab datangkan apa, kita kena ceritalah. Berkata-kata atau perkata. Kenapa pula dua ni? Berkata-kata itu terjemahan orang lama. Perkata itu terjemahan hak bermula daripada pada Baqarah. Mana suara dia tak ada? Macam mana kita dengan apa tu? Kita nak habis dah ni sifat ma'ani ni. Kalam ni sifat ma'ani yang terakhir. Kalau baca tak ada ajing mana ni? Kalau tu tak masuk cegah Jalur sir apa ni? membaca dia. Jadi tak ada lagi. Jadi kita sekarang ni sifat kalam ni, sifat makni yang terakhir dah ni. Habis dah bicara pe tu. Jadi kita pe ni 7 sifat dah. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 sifat. Ngelah dah ni dengan kalam pe tu. Ke pening lagi? Kemudian kalau kita lah barang apa fungsi dia
Macam contoh apa barang? Penyapu. Bila ada penyapu, fungsinya menyapu. Gitu je lah. Tapi waktu barang. Apa lagi? Kalau kita dia kata penyelok dia kata. Bila ada penyelok, fungsinya menyelok. Dia ada pe. Sama juga. Seseorang tu dia seseorang tu, kemudian tugas dia. Macam kata seseorang tu pengurus. Fungsinya mengurus, tugasnya mengurus. Pengarah, tugasnya mengarah. Pelakon, tugasnya berlakon. Pada ni. Penyanyi, tugasnya menyanyi. Kan beza tu kan pe tu. Pada ni. Tapi waktu pergi pada barang. Pada ni. Macam contoh kita duk cabut bateri tadi. Di bateri tu Tuhan letak kekuatan. Pada ni. Mana kekuatan yang ada di bateri tu panggil apa? Kuasa tu lah. Adanya daripada duduk Kedah lagi dah. Keluar kilang tu ada dah. Kuat. Kuasa tu di bateri. Tapi fungsinya belum lagi lah. Kita pasang barulah berfungsi. Tapi sebelum kita pasang, belum ada fungsi tugas dia tu, ada tak lagi di bateri tu? Kuat, kekuatan Tuhan letak. Ada. Tapi belum berfungsi. Tapi waktu tak panggil pe lah waktunya tau. Tapi beza ni, di bateri ada dia punya kuah dia. Tenaga dia. Tuhan jadikan. Berfungsinya belum. Duk Kedah lagi. Duk dalam plastik laginya. Balik kita pun pasang, barulah berfungsi. Itu takluk dia panggil. Jadi sekarang nak beza antara sifat kemudian takluk sifat. Sifat semuanya qadim. Takluk ada tanzih qadim, ada tanzih hadis. Contoh, kudrah sifat yang qadim. Tapi fungsi kudrah qadar. Mengada meniada tu baru. Tapi sifat kudrah qadim. Ta'alluq kudrah qadar, tanjizi hadis bagi kudrah baharu. Beza antara sifat dan ta'alluq sifat. Kita ialah terkadang kita jadi tukar antara sifat dengan ta'alluq. Tapi pegangan beres. Kita berpegang kudrah sampai ke kalam sifat Allah. Kemudian kita berpegang Allah mengadakan sekian perkara, menentukan sekian perkara, mengetahui apa semua, mendengar dan melihat akan sekian perkara yang ada. Itu bukan sifat, itu ta'alluq. Tapi kita tak reti nak beza. Tapi kita berpegang Allah bersifat. Dan kita berpegang sifat Allah ni ada dia punya ta'alluq dia. Mana ta'alluq? Mengadakan, menentukan akan sekian perkara yang harus, mengetahui akan sekian perkara, mendengar akan sekian perkara yang ada, melihat akan sekian perkara yang ada. Itu semua dia panggil ta'alluq bagi sifat. Dan sifat kita berpegang, ta'alluq sifat pun kita berpegang. Tapi kita masih lagi nak beza antara sifat dengan ta'alluq. Tak ada apa waktu. Cuma sininya pada Al-Baqarah dia nak beza antara sifat dengan ta'alluq sifat. Sifat bubuh pe di hadapan. Kenapa? Kerana tadilah panca indera, kalau kita lama dia bubuh pe. Kalau kita ni tak ada lah deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Itu kalau kita bahasa sekarang panca indera yang 5 tu, al-hawasul khamsah tu. Jadi sini datangkan dua terjemahan, berkata-kata atau perkata Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat kalam, sifat perkata tu, sifat yang sedia, sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala. Sifat Allah sifat yang qadim belaka. Sifat yang qadim belaka. Qaimatun yang ada pada zat Allah. Ni. Tapi sini dia buat sekaligus ni, sifat yang sedia adanya pada zat Allah. Dia sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala, sifat kalam. Qaimatun yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat ni
yang bukan daripada jenis huruf dan bukan daripada jenis suara. Bukan ada huruf, ada suara. Macam sebut tadilah, sifat kalam kita pun tak ada huruf, tak ada suara. Dan bukan perkataan lafzi. Bukan perkataan lafzi ni hak duduk bunyi tu lah, bukan. Macam kita juga, hak bunyi suara ikut speaker ni, itu bukan sifat kalam. Itu perkataan yang keluar apabila berkata-kata. Berkata-kata tu takluk. Bila berkata-kata, keluar perkataan. Perkataan ni bunyi ikut speaker, itu dipanggil kalam lafzi. Adakah bunyi di speaker tu sifat kalam? Tak, sifat kalam duduk lidah saya, bukan duduk di speaker. Tak pandai ni. Sekarang ni dengar tak perkataan tu pernah dia panggil perkataan lafzi. Hak duk pa bunyi tu nah. Itu dia panggil kalam lafzi. Hak duk bunyi di speaker ni. Itu dia panggil kalam lafzi. Kalam lafzi di speaker tu bukan sifat kalam tu. Sifat kalam duk di lidah. Kau mana? Sifat kalam duk di lidah. Hak bunyi pa tu bukan tu sifat kalam. Itu dia panggil kalam lafzi. Apabila bersifat dengan sifat kalam, kemudian berkata-kata ta'alluq, maka keluarlah kalam lafzi perkataan. Hak bunyi tu pa tu. Orang duduk ambil, orang duduk takak ni, takak tu lah, takak suara. Bukan kita takak sifat kalam di lidah orang. Bisu kawan tu main duduk ambil sifat kalam di lidah dia. Habis sifat kalam tau. Hak kita duduk takak suara tu kan dulu kan, rakaman tu panggil takak suara kan. Kamu panggil takak suara. Takak suara tu dia panggil kalam lafzi. Hak bunyi di udara tu kalam lafzi. Orang dah ambil tu lah. Dah ambil sifat kalam lafzi tu. Bukan dia ambil kalam di lidah orang cakap, bukan. Jadi sifat kalam bukan perkataan lafzi. Kalau kita perkataan lafzi di mana? Hak dia bunyi di udara tu, hak di speaker tu dia panggil perkataan lafzi, kalam lafzi. Bukan. Itu bukan sifat kalam. Kita panggil sifat kalam tu? Bukan. Itu bukan sifat kalam. Itu kalam lafzi. Dan tidak terdahulu terkemudian. Ia terdahulu kemudian ni hak perkataan tu lah. Cakap tu di permulaan cakap, ni akhir percakapan. Sifat kalam ada tak dahulu kemudian? Ada tak? Kita misal kita ni. Sifat kalam kita ada tak terdahulu terkemudian? Ada? Tak ada. Satu je sifat kalam kita. Tapi perkataan yang keluar, ada hak perkataan hak awal, ada perkataan hak akhir. Daripada tadi duduk dengar tu kan? Daripada pukul 9 perkataan ni dahulu kemudian. Ni dahulu ni kemudian. Itu kalam lafzi perkataan. Ada pun sifat kalam yang ada di lidah ni tak ada dahulu, tak ada kemudian. Satu sifat kalam tak ada dahulu, tak ada kemudian. Tak ada faham? Kita buat misal dengan sifat kalam kita sendiri. Sifat kalam ada di lidah ni tidak berhuruf, tidak bersuara, betul? Kan ada huruf suara di lidah ni. Bukan perkataan lafzi, hak bunyi tu perkataan hak di udara, hak Tuhan jadikan. Tapi mari daripada perkataan, mari daripada kita berkata-kata, kerana di lidah ada sifat kalam Tuhan letak. Jadi hak bunyi di udara tu, itu bukan sifat kalam. Itu perkataan dipanggil kalam lafzi. Itu bukan sifat kalam. Kemudian sifat kalam ada di lidah ni, ada dahulu ada kemudian? Tak ada. Satu je sifat kalam. Tapi perkataan yang keluar tu ada hak terdahulu, ada hak terkemudian. Sifat tak ada. Dan tidak lain-lain lagi daripada sifat yang baru. Hak Tuhan tak ada lah. Ini kita cerita misal hak kita. Jadi di sini macam mana pula dengan Al-Quran kalamullah? Al-Quran kalamullah. Nak kira kat mana pula tu? Al-Quran kalamullah. Al-Quran ni dia ada huruf ke tak Al-Quran? Al-Quran ada huruf ke tak? Al-Quran ada huruf ke tidak? Tak kerti nak jawab tu kok. Pening dah tu. Pening hok apa saat ni buat kali. Nak tanya, Al-Quran ada huruf ke tak?
ada huruf. Al-Quran ada tak terdahulu terkemudian? Ada tak? Ada tak terdahulu terkemudian? Ada lah. Hak dahulunya Al-Fatihah, hak kemudiannya Al-Baqarah. Pada ni kan surah. Kemudian ayat ni kan ada ayat hak dahulu, ada ayat hak kemudian, ada surah hak dahulu, ada surah hak kemudian. Di Al-Quran ni ada sifat-sifat yang baru berlaku. Mana apa? Ada titik benda baru, ada baris benda yang baru. Duduk di kertas benda yang baru. Tapi kita panggil Al-Quran kalamullah. Dia kena bahas pula situ. Hak kita bicara ni sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Al-Quran tu kalam lafzi yang berhuruf. Bila kita baca keluar suara, yang ada dahulu, yang ada kemudian, yang ada titik, yang ada baris. Itu baharu. Al-Quran kalamullah tu baharu. Hakiki dia cerita dalam majlis ilmu. Luar dari majlis ilmu haram kita kata Al-Quran kalamullah tu baharu. Wajib kita kata qadim. Kok mana pula waktunya? Ni kadang-kadang benda sebenar tapi tak boleh kata. Malaikat kita duduk jelas dalam majlis ilmu boleh kita beritahu. Sebenar macam kita bicara dahulu. Perkara jahat sebenarnya qada qadar, tapi boleh kita dah bercakap luar gitu. Jangan, haram. Perkara jahat kamu lah apa kata qada qadar, tapi sebenar qada qadar, haram kamu kata qada qadar. Melainkan majlis ilmu sahaja. Tengok. Mana ni? Sekarang ni Al-Quran tu kalam lafzi yang berhuruf tu, yang ada baris, yang ada titik, itu semua yang ada terdahulu, ada terkemudian, ayat depan, ayat tengah, ayat belakang, surah depan, surah, dia susung tu. Itu bukan sifat kalam hak qadim, bukan tu baharu. Tapi walaupun baharu pun haram kita kata Al-Quran tu baharu, wajib kita kata Al-Quran tu qadim. Kita nak kata Al-Quran tu qadim, sedia kala kertas tu baru beli, berkilat lagi qadim. Ada ni Quran ada dalam ada dalam mari tu ada qadim, wajib kita kata qadim. Bila qadim makna bukan makhluk Allah. Dia kalau qadim bukan makhluk maka wajib kita kata Al-Quran bukan makhluk Allah, sebab Al-Quran qadim. Sebab apa pula gitu? Sebab sebut kata kalam Allah, sebut kata Al-Quran. Hak di zat Allah pun kalam, hak di zat Allah pun Al-Quran. Hak baharu depan kita ni pun kalam Allah. Hak Quran depan kita ni dipanggil Al-Quran. Jadi hak di Tuhan pun kalam juga. Hak ni pun kalam juga. Hak di Tuhan Quran, hak ni pun Quran juga. Hak di Tuhan qadim, hak di depan kita ni baharu. Ada ni. Kalau kita kata hak depan kita ni baharu, mula-mula kita boleh bezakanlah. Hak depan kita ni baru, hak di Tuhan tu kalam yang qadim tu, kalamullah ni hak depan kita ni baharu. Mula-mula bolehlah kita bahagikan kalau kita orang hak kemah. Tapi kalau duk sebut kata Al-Quran kalamullah baharu, Al-Quran kalamullah baharu, akhir dia naik hak di zat Allah, kalam Allah, hak di zat Allah tu, Quran di zat Allah tu baharu juga. Kapirlah jadinya. Jadi nak jaga takut jadi kesamaran, dicampur dengan hak di zat Tuhan tu, maka depan kita ni pun wajib kata qadim juga walaupun hakikinya baharu. Hak ni fitnah pada masa ni, pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Masa tu Mu'tazilah menguasai kerajaan. Mu'tazilah menguasai kerajaan. Jadi kerajaan memaksa supaya kata Al-Quran ni baharu, Al-Quran ni makhluk Allah.
Kalau Al-Quran dengan makna lafaz yang kita baca ni memang makhluk Allah sungguh. Tapi tak boleh nak kata jugalah makhluk Allah. Sebab apa? Sebab Al-Quran dengan makna kalam yang ada di zat Allah, itu bukan makhluk, itu qadim. Tapi Al-Quran dengan makna hak lafaz yang kita baca ni memang baru. Tapi diharamkan kata baru. Takut tukar dengan Al-Quran hak kalam Allah yang qadim tu. Tapi kerajaan yang dipengaruhi oleh Mu'tazilah, dia memaksa juga. Kena kata Al-Quran adalah baharu, Al-Quran adalah makhluk Allah. Hakikinya betul. Sebab hak dah depan kita ni. Tapi sebab apa Imam Ahmad mempertahankan? Tidak, Al-Quran qadim, bukan makhluk Allah. Sebab dia takut bertukar dengan hak di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kalamullah, hak di zat Allah pun kalamullah. Hak depan kita ni pun hak dalam buku ni, dalam Al-Quran depan kita ni pun kalamullah. Hak di Allah ni panggil Quran juga. Hak depan mata kita panggil Quran juga. Tapi hak di Allah qadim, hak depan kita ni baru. Betul lah sekarang ni kita bolehlah bezakan. Tapi kalau duduk sebut Al-Quran depan kita ni, kalamullah depan kita ni baharu, akhir naik kepada hak di zat Allah pun baharu. Kapilah jadinya. Kalau sifat kalam Allah tu baharu, mana Allah asalnya bisu. Sifat kalam Allah jadi baharu, itu kapir gitu. Maka dipertahankan Quran wajib kena kata qadim. Ada Quran ada depan kita ni, wajib kata qadim dan bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masyhurnya fitnah ni kena pada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu masyhur. Di penjara, dipukul, berdarah. Tapi tetap mempertahankan Al-Quran qadim, bukan makhluk. Hak qadim bukan makhluk nu, hak di zat Allah nu. Hak Mu'tazilah suruh kata baharu dan makhluk ni, hak ada depan kita yang memang makhluk, memang baharu. Tapi kenapa Imam Ahmad pertahan? Takut orang ni bertukar dengan hak di zat Allah. Ini ulama. Benda betul. Takut kesamaran kepada orang yang kurang faham. Pada ni. Takut kesamaran. Walau benda betul tu, dia mempertahankan, tak kata juga walaupun kena penjara, walaupun kena pukul, walaupun berdarah. Sebab tu dalam bab akidah, kita mengeluarkan satu-satu kenyataan. Walaupun kalau kita selidik perkataan tu maksud dia tak salah, tapi perkataan tu mengelirukan orang awam, haram awal-awal lagi dah. Walaupun orang yang mengeluarkan perkataan yang mengelirukan tu, dia boleh memperjelaskan. Maksud saya, hak saya kata ni begini, maksud sayanya. Tapi perkataan tu sesuai dah untuk kita letak pada orang awam. Orang dengar, ni jadi Tuhan, jadi kekurangan bagi Tuhan seumpama tu. Tapi maksudnya boleh diperjelaskan. Tapi keliru dah orang awam. Keliru, haram awal-awal lagi, walaupun betul sekalipun. Ini Imam Ahmad nak mempertahankan, tak ambuh kata Al-Quran tu baharu, makhluk, walaupun sebenar sekalipun tak ambuh kata. Kenapa? Takut kesamaran orang lain pula. Walhal pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, tu masa tabi'in, akidah umat Islam kuat lagi. Tak ada ni. Takkan dia nak beza antara Al-Quran hak qadim di zat Allah, Al-Quran hak baharu hak kita duk baca ni, tak ada beza di awal Islam. Tapi Imam Ahmad tu di awal Islam pun kemungkinan ada orang baharu masuk Islam, walaupun masa tu masuk agama tengah kuat pun. Sama itulah pula umat Islam yang kemudian lagilah bahaya, keluar daripada mulut orang lebih ni pula. Imam Ahmad ni pula orang yang terkemuka, orang duk kata dengar. Imam Ahmad kata macam mana? Al-Quran baharu, Al-Quran adalah makhluk Allah. Orang pakai lah duduk tu Imam Ahmad orang janji nama lah duduk. Al-Quran kalamullah baharu. Mana ni hak depan hak kita duduk baca. Tapi hak di zat Allah pun kalamullah juga. Hak di zat Allah pun Quran juga. Tak apalah hak tu hak lain. Ni hak lain.
Mula-mula boleh boleh apa? Boleh cekah panggil, boleh asingkan. Lama-lama takut ke Semarang walaupun betul sekalipun. Kalau kita kata dok ke Semarang mana tu? Jangan kata. Bagi orang-orang yang tak kemah mungkin di ke Semarang, maka Imam Ahmad tak kata bahkan diharamkan sesiapa kata Al-Quran yang kita baca ni baharu ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita fikir tak ke Semarang mana, sama tu lah kalau kita orang agama berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan akidah, mengeluarkan perkataan yang ke Semarang lalu dah, dengar tu keliru dah, kecoh dah masyarakat, dengar tu keliru kecoh dah. Diperjelaskan begini kehendak dia. Tapi orang dengar mula-mula tu kecoh dah. Kenapa tu? Kesamaran lah tu, haram lalu dah je. Walaupun boleh diperjelaskan kemudian sekalipun. Dia terkadang ialah terlancar, terkeluar perkataan-perkataan mengelirukan, waktu kena perbetulkan balik. Tapi kadang-kadang dipertahankan pula oleh orang-orang lain pula. Nak bertahan juga. Carilah begitu, begini nak bertahan. Tu jadi kecoh tu. Jangan duk cakap gitu walaupun awak maksud betul, tapi cakapan awak tu mengeluhkan orang ramai, awak kena tarik balik. Kena buat gitu lalu dah. Padahal kena buat gitu lalu dah. Cuma kadang-kadang kita ni tak berapa nak adil mana. Tak apa nak adil mana. Kalau alik kita, contohlah alik kita ke anak beranak kita ke, kita hak salah dah pun kita nak jadi macam tu. Kalau hak orang lain, anak orang lain hak memang tak join kita, hak tu kita pun kau ke mana pun salah lalu dah. Dapat agak penjelasan, ada salah lalu dah. Sebab apa? Dia orang lain, anak orang lain, dengan kita pula duk berkelahi sama. Tak ada dah. Tapi kalau hak kita, kalau keluarga kita, salah, pusing kau tu. Anak beranak kita salah dah. Begitu, begini. Jangan, tak adil gitu. Salah kita mengaku. Betul, kita aku betul walaupun daripada siapa sekalipun. Gitu je, kena adil. Mana kalau keluar kenyataan-kenyataan yang mengelirukan orang dalam bab akidah, orang yang berkenaan kena tegur lalu, jangan cakap gitu. Maksud saya sebenar, maksud awak betul, tapi kenyataan awak tu mengelirukan orang awam. Masa Imam Ahmad ni tak ambil jadi keliru kepada orang ramai, Imam Ahmad sanggup dipenjarakan, sanggup dihukum. Walhal Imam Ahmad ni duduk di kurung awal Islam. Kalau kira tak ada apa pun, tak ada apa kepada orang hak kemah dah, pada orang hak baru-baru masuk Islam. Menjaganya ulama-ulama kita, walaupun betul sekalipun, jangan keliru orang, keliru. Al-Quran hak mana hak kata baharu tu, hak mana hak kata makhluk Allah tu. Al-Quran yang kita duk baca itulah hak ada dalam buku tu, hak ada dalam kitab tu. Tapi di zat Allah ni kalam juga, Quran juga. Yelah hak ni coding, hak ni hak baru. Boleh bagi, tapi lama-lama bukan Imam Ahmad je pada masa tu, bahkan ada yang mati dalam penjara. Ada yang kerana fitnah kata Al-Quran ni baharu, Al-Quran ni makhluk, siapa kena penjara 20 tahun. Isa bin Dinar 20 tahun di penjara. Tapi tetap kata Al-Quran qadim. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran mana tu? Tu ada depan kita tu. Sebenar kedok koding. Koding apa ketah? Ada huruf, ada titik, ada baris. Koding kat mana? Koding. Bila koding bukan makhluk. Betul, bukan makhluk. Bukan makhluk warna tu Tuhan berjadikan ketah tu kan. Tak. Koding. Bukan makhluk. 20 tahun kena penjara. Hak kisah Imam Bukhari rahimahullah. Sama juga. Imam Bukhari pun lari Imam Bukhari berdoa, Allahumma qbidni ilaika ghair maftun. Ya Allah, ambilkan aku kepada engkau dan kerana tidak kena fitnah.
Imam Bukhari berdoa 4 hari lepas Imam Bukhari berdoa, Imam Bukhari pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab orang nak ambil daripada mulut Imam Bukhari, nak suruh kata Quran tu baharu, nak suruh kata Quran tu makhluk. Sebab apa? Sebab mulut Imam Bukhari ni mulut yang mana diikuti oleh orang ramai. Ada ni. Masa tu khalifah Islam, tapi dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah pada masa tu. Tapi sebenarnya hak Quran kita baca ni qadim ke baharu? Tak payah tanyalah hak tu. Hak qadim ni hak izat Allah, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, yang bukan perkataan lafzi, yang tidak ada dahulu, tidak ada kemudian, dan tidak ada sifat-sifat yang baharu. Ni hak di kitab ni, di Quran ni kok ada huruf, baca keluar bunyi, ada susun, ada dahulu, ada kemudian, ada titik, ada baris. Semua tu sifat baharu belaka tu. Maka baharulah, bukan qadim. Hakiki dia cerita dalam majlis ilmu. Kat luar jangan. Maknanya kalau Quran tu hak lama dah, buruk dah, cabut kulit dah. Quran hak kita baru beli ni, hak dalam kertas lagi ni, hak tu pun qadim, hak tu hak baru tu pun qadim. Apa ni qadim kat mana? Wajib kata qadim, haram kata baharu. Tapi kita tak pernah kata tau. Tak ada, tak mikir pun. Kalau kau tanya jawab mana? Dia pun ambil Quran. Satunya Quran hak cabut kulit dah, hak lama. Hak nak hancur dah tu. Ambil Quran hak baru beli. Ni. Dua-dua ni. Hak lama dengan hak baru ni. Quran ni qadim ke hadis? Kita pun pening. Qadim ke mana pula? Hak buruk ni pun baru ni hadis. Tambah tu baru beli ni, barulah haram. Wajib kata qadim. Kalau qadim bukan makhluk, memang bukan makhluk. Hakikinya sebenar baharu. Bila baharu memang makhluk. Baharu tak ada yang bukan makhluk Allah. Semua makhluk Allah ada. Kan? Cuma kita tak perasan je dah. Sebab kita pun tak pernah cakap, orang pun tak pernah tanya. Macam mana agak? Kalau kerajaan tu mengarahkan orang mengajar kena sebut belaka Al-Quran, hak dalam tulisan tu kena kata makhluk, kena kata baharu. Kalau tidak kena tangkap. Macam mana kamu? Memanglah kita boleh pelepah. Dan memanglah hak tu baharu sungguh. Hak qadim tu di zat Allah tu. Tak boleh. Walaupun kalau kita boleh nak lari tu pun tak boleh. Tetap wajib kena kata Quran tu qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada. Tapi nak ambil pengajaran mana situ tu? Macam saya sebut tadilah. Orang agama dalam bab hukum hakam agama, terutama dalam bab akidah, jangan keluar kenyataan-kenyataan yang mengelirukan. Mana kalau kita terkeluar satu perkataan, tiba-tiba kecoh orang awam. Mana apa tu? Keliru dah tu. Kita kena tarik balik. Walaupun maksud kita sebenar sekalipun. Walaupun maksud kita tu boleh diperjelaskan sekalipun. Tapi bila timbul je kacau, makna sudah mengelirukan orang. Kita wajib tarik balik. Haram kita mengeluarkan kenyataan, terutama dalam bab akidah, yang mengelirukan kepada orang awam. Tambahan pula kita tu menjadi ikutan orang ramai. Jaga molek. Hak berlakunya orang yang keluar perkataan yang melirukan tidak tarik balik, dipertahankan pula oleh orang-orang lain. Maksud dia begini, tak ada, suruh tarik balik. Walaupun maksud dia boleh cerita sekalipun. Hak ni kalau setakat kata Al-Quran, hak kita duk baca tu baharu, makhluk. Tak sembarang mana lagi hak qadim, hak dia Allah. Takut kesemarang kemudian. Tak boleh kau kata. Takut kesemarang kemudian pun tak boleh kata dah. Hak ni keluar je kenyataan, gempok lalu dah. Kesemarang lalu dah orang awam. Nak tahan kau mana lagi? Tarik balik.
Jadi kalamullah hak qadim di zat Allah. Kalamullah hak kita baca ni baharu. Al-Quran Al-Quran dengan makna kalam Allah hak qadim ada di zat Allah tu qadim. Al-Quran hak dalam buku hak dalam kitab kita dah baca ni ni baharu. Hakiki dia gitulah. Tapi wajib kena kata qadim termasuk kalamullah Al-Quran hak kita dah baca tu. Tapi jelas nyata baharu sebab berhuruf. Ada dahulu, ada kemudian. Sifat kalam tidak. Faham tak tu? Kita berkata-kata, keluar perkataan. Perkataan tu kalam lafzi. Perkataan tu boleh diheja. Tapi sifat kalam ada di lidah kita? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Bukan perkataan, bunyi bukan. Lidah kita tak bunyi apa-apa. Hak sifat kalam. Hak di lidah kita ni tak ada dahulu, tak ada kemudian. Itu sifat kalam. Tak ada tu? Hak keluar bunyi tu adalah perkataan dahulu, perkataan kemudian. Itu bukan sifat kalam. Bukan sifat kalam atau letak di lidah lah. Nak dah kita misal kita biar kita boleh beza antara sifat dengan kalam lafzi, perkataan apa semua tu. Sifat mana? Hak Tuhan letak di lidah kita. Tapi kita sebut ni hak Tuhan letak di lidah kita. Pegang kita tetap dah. Kekuatan yang Tuhan letak di tubuh kita, kudrah. Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Deria lihat yang Tuhan letak di mata. Deria dengar yang Tuhan letak di telinga. Deria bau yang Tuhan letak di hidung. Deria rasa yang Tuhan letak di lidah. Deria sentuh yang Tuhan letak di tubuh kita. Itu semua makhluk Allah tak bekas sama sekali. Itu tetap dah tu. Kita boleh bergerak, perbuatan Allah. Mata kita boleh nampak, perbuatan Allah. Telinga kita boleh dengar, perbuatan Allah. Kita boleh berbau, wangi ke busuk, perbuatan Allah. Kita boleh rasa manis ke masin ke lidah, perbuatan Allah. Kulit tubuh kita boleh rasa licin ke kasar, perbuatan Allah. Apa yang Tuhan letak di tubuh kita ni makhluk tak bekas sama sekali. Cuma kita cakap gitulah. Bila kita ada tenaga, maka kita boleh buat kerja. Bila kita ada deria penglihatan, kita boleh melihat. Kita letak kepada kita boleh bekerja, boleh bergerak kerana tenaga yang Tuhan letak di kita. Itu cakap je sebab pegangan kitanya ni, tenaga ada di kita ni kudrah makhluk tak bekas. Yang menggerakkan tubuh badan kita tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengar, lihat, nampak, dengar, bau, rasa apa semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita sebut Tuhan letak sifat kalam di lidah kita. Bila Tuhan letak sifat kalam di lidah kita, umur setahun 2 tahun, maka boleh berkata-kata. Bila berkata-kata keluar bunyi. Adakah sifat kalam di lidah bekas? Dah. Boleh berkata-kata, boleh bergerak mulut, boleh bergerak lidah, perbuatan Allah. Bunyi suara lepas bergerak mulut lidah, perbuatan Allah. Itu pegangan kita lah. Kuat bunyi sekarang ni, perbuatan Allah, bukan perbuatan speaker. Itu pegangan kita. Segala-galanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Minggu lepas ta'alluq sekitab. Kitab kedua tak sempat nak baca. Minggu ni mula dengan permulaannya. Lepas tu masuk pula kepada sifat kalam hak qadim. Quran dengan makna sifat kalam Allah yang qadim. Lepas tu dengan hak yang baharu ada di kita ni. Jadi sekitab lah depan di kita ni. Banyak ada tajuk-tajuk yang kita tak boleh nak berhenti. Pakai straight je lah, gitu je lah. Tapi nak ceritanya, terkadang perkara sebenar tetapi tak boleh nak kata. Contoh tadi lah, perkara yang jahat sebenar, kodak-kodak, bukan hak kita. Haram, jangan kata. Kata hak kita. Oh, begitu pula. Yelah, contoh-contoh benda sebenar tapi tak boleh nak sebut. Mana kalau kita benda sebenar kita sebut, mudaratlah kawan kita. Contoh-contoh. Maknanya kawan kita orang kejar. Tak kira bukan kawan pun, orang kejar, dia pun sembunyi. Yang kejar tu nak menzalimi dia. Ada kayu tangan. Nak pukul lah. Dia pun sembunyi.
Kita nampak dia sembunyi. Lepas tu orang hok kerja dia pegang kayu tu, dia pun nampak kita, dia pun kita tanya kita. Kamu nampak tak sianu-sianu? Sebenarnya kita nampak. Kita nampak dia sembunyi di mana. Tu sebenar. Boleh tak kita nak berkata sebenar? Tak boleh. Haram kita kata sebenar. Wajib kita dusta. Tengok tu. Kalau kita kata sebenar, nanya kawan tu kena pukul. Ada ni. Tapi kalau kita kata tak nampak, ataupun kita kata dia lari, padahal dia duduk situ je, dia lari tu, lari. Harus panggil apa tu? Kazib dia panggil. Kazib lah, dusta. Dia nak panggil sidik benar ni kena muafakah apa yang kita kata dengan apa yang berlaku. Dia panggil sidik benar. Apa yang kita kata tidak muafakah, tidak selaras dengan apa yang berlaku, itu kazib, dusta. Jadi sekarang ni kita nampak dan kita tahu di mana dia sembunyi. Hak sidiknya cerita sebagaimana sebenar. Cerita kata dak tahu, dak bertepatan dak tu. Hak kita bercakap dengan hak sebenar dak bertepatan. Nama dia kazib, dusta. Ya betul lah, dusta. Tapi ketika tu wajib kita dusta, haram kita cerita hak sebenar. Tengok sebab apa? Mudarat dia kalau kita cerita hak sebenar. Ke mana? Ke kita Allah lah nak beritahu tak nampak, kita yang sudah sembunyi di situ. Contohnya dia tanya nak buat macam mana ni, betul lah, sebenar kita tahu, tapi tak boleh cakap benda sebenar tu. Mudarat. Wajib kita dusta. Kalau kita nak tauriah pun boleh. Tauriah, pandai tauriah. Tauriah ni dengan bahawa kita alih punggung kita, kita duduk sini, dia pun sembunyi, kita nampak, waktu mari kita pun alih punggung. Dia kata, kamu nampak tak sianu-sianu? Tak, kayu di tangan dia ni. Semenjak saya duduk sini tak nampak lagi. Ni, masa duduk sini ni. Masa duduk sini tadi nampak. Masa duduk sini tak nampak. Dia panggil apa? Tauriah. Apa tauriah? Dia cakap tu, orang faham kot lain, dia kendak kot lain. Orang faham ni memang tak nampak sungguh-sungguh lah. Tak. Semenjak saya duduk sini. Masa duduk sini tadi nampak. Dia panggil tauriah. Ada ni. Ada duit tak nak pinjam? Allah. Tak ada tak ada. Tak ada sini ni. Ni banyak dalam market ni. Dah apa suka pula ni. Tak ada sini. Betul tu. Tapi orang tu faham tak ada sungguh. Tak ada sini ni. Ni banyak dalam ni dah market seluar ni. Panggil bertauriah. Ada duit ke tak Tak ada. Tak ada sungguh. Tak ada. Dia faham tak ada sungguh. Kita maksud dia tak ada untuk kamu, untuk saya banyak. Dia panggil tauriah. Ada ni. Pandai dekor juga. Lah. Ada ketika kita kena dekor juga. Yang duduk street sangat. Tapi maksud kita tak ada untuk kamu. Untuk saya banyak. Kan ni? Ada orang timbul gambar dak molek dak molek. Orang pun tanya, kamu ke tu? Bukan saya tu. Bukan saya, bukan. Dah saya mana? Ning saya. Tu gambar bukan saya. Gitu maksud dia. Dia dekor kata dia. Dah tanya, kamu ke ni? Kamu apa? Kamu ni, saya ni, hok cokoh itulah saya. Hok dalam tu bukan saya. Dah apa? Gambar lah dalam tu. Bukan dia. Dah dia yang mana? Dia tok cokoh tu dia. Ada ni. Tauriah orang panggil. Ada. Tapi kalau macam tadi tak ada tauriah pun tak apa. Memang kita wajib dusta. Wajib kita ni dusta untuk supaya tidak mudarat kawan tu. Nak ceritanya benda sebenar. Terkadang tak boleh kata. Nampak, tahu disembunyi sebenar. Tak boleh kata. Kalau kata haram dosa. Sama juga sekarang ni
perkara jahat memang sebenar qada dan qadar, tapi jangan kata, kena kata hak jahat tu diri kita sendiri. Kan? Memang sebenar Al-Quran yang kita duk baca ni memanglah baharu makhluk Allah. Dah Al-Quran mana hak koding? Al-Quran kalamullah nu, sifat kalam diri Tuhan nu koding. Tapi sama-sama Quran, sama-sama Quran. Hak baru pun nama Quran. Hak koding tu pun nama Quran. Hak baharu pun panggil kalamullah. Hak koding pun panggil kalamullah. Oh, jadi takut tukar, maka hak baharu ni pun wajib kena kata kodim. Bila kodim kau bukan makhluk, wajib kena kata bukan makhluk. Walaupun hakikinya Al-Quran yang kita duk baca ni adalah baharu. Bila baharu, pastilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh cerita di dalam majlis ilmu sahaja. Yang kita duk bicara ni hak sifat kalam di zat Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan perkataan hak lafzi bunyi itu bukan, dan tidak terdahulu, tidak terkemudian, tak ada susunan, dan tidak lain-lain lagi daripada sifat yang baharu. Jadi misalnya dengan sifat kalam kita, sifat kalam hak di lidah ni tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan perkataan lafzi hak bunyi itu hak di speaker tu bukan, dan sifat kalam di lidah kita ni tidak terdahulu, tidak terkemudian, dia hanya satu sifat kalam. Bila keluar perkataan yang kita bercakap, bunyi. Bila keluar perkataan kita cakap, ada dahulu, ada kemudian. Itu bukan sifat kalam yang Allah letak di lidah kita. Itu pergi pada kalam masdari dan juga kalam lafzi. Itu bila bicara panjang pula ceritanya. Sebab sifat kalam ni sebenarnya bicara dia agak panjang. Dan di sifat kalam ni juga di antara tempat yang tergelincir. Sebab itulah ilmu tauhid, terkadang di antara nama ilmu tauhid adalah ilmul kalam. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dia ada 8 nama. Dia ada ilmul kalam. Tapi kita jangan dengarlah ilmul kalam. Kenapa ilmu tauhid, ilmu usul dipanggil ilmul kalam? Sebab ilmu kalam ni dia agak panjang pembicaraan. Kemudian di pembicaraan kalam ni lah yang timbulnya hak tergelincir. Jadi nama ilmu diletak nama ilmul kalam. Dan dengan kalam menunjuk perkara yang wajib. Menunjuk tu dilalah. Ingat tak? Takluk kalam, takluk dilalah. Dan dengan kalam menunjuk perkara yang wajib. Seperti Anallahu la ilaha illa ana. Tengok molek dalam tu. Tengok molek. Dia ada tak pembetulan di awal kitab kita dahulu? Tak ada. Dia tak ada. Sebab kita di awal kitab dahulu dia ada pembetulan. Yang mana sebelum baca Pati Paridah ni disuruh baiki. Tapi ni tak ada di pembetulan tu. Pembetulan apa? Ayat Qurannya Anallahu la ilaha illa ana. Bukan huwa. Tu baiki lalu lah. Baiki lalu. Dia ayat Al-Quran kalau tersilap wajib kita baiki. Sekarang ni ayat Al-Qurannya Anallahu la ilaha illa ana. Erti aku Allah, orang kata tiada Tuhan melainkan aku. Jadi ayatnya Anallahu la ilaha illa ana. Ke macam mana hak cetakan baru tu? La ilaha illa ana ke la ilaha illa huwa? Huwa. Huwa tu kau. Ana. Wajib tu kau. Bak salah. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu ayat Al-Quran. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu ayat Al-Quran. Jadi huwa tu wa kurungan tukar situ ana. Anallahu la ilaha illa ana. Ini kalam yang menunjukkan atas perkara yang wajib. Bukan wajib lah. Allah Ta'ala jua Tuhan, wajib lah tu. Tu Quran, kalam yang menunjuk atas perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang harus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.